Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar. Jelas tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, nampak tak apa nama paparan PowerPoint tu, zakat tu? Nampak? Nampak? Okey. Kita akan mula nah. Kanan. Apa dia? Ni. Okey. Okey, dengar kan berita yang semua akan hadir ke sekolah pada 15 hari bulan? Macam mana? Seronok tak? Seronok Zaza, seronok. Dah bersedia belum dengan kerja-kerja sekolah tu? Dah siap lah? Tak lagi. Tak lagi? Tak apa, pelan-pelan buat. Pendidikan Islam buat tak? Tak. Bagus lah nampak no? Tunggu main sekolah ha? Okey, alhamdulillah. Jadi hari ni kita dapat teruskan PDPC kita melalui online. Sebenarnya kita dah belajar dah kelas Ustazah dan juga kelas Ustaz Suria, betul tak? Betul. Tapi dia sebagai ulang kaji lah. Sebab saya rasa memang tak puas kan kalau kita belajar dekat online ni tak nampak muka. Lepas tu tak tengok hampa rasa macam tak puas kan. Tapi nak buat macam mana, kita dah ada dalam jadual. Hari ni hari second dan minggu depan tu adalah last lah. Lepas tu kita akan belajar macam biasa di kelas. Jadi kita harap bila mai sekolah nanti tak ada lah siapa-siapa yang bawa penyakit. Kalau ada penyakit ni haru juga kan. Okey, pada minggu lepas kita dah cerita tentang zakat, ingat tak? Ya. Tu duduk tidur ke apa? Ingat. Okey, sebenarnya kita dah belajar, tak apa, kita ulang kaji saja. Buku teks ada tak depan? Ada. Okey, kita tengok. Ingat lagi apa dia golongan yang layak menerima zakat? Golongan miskin. Itu tak yang pertama sekali, miskin tak yang pertama? Tak ingat. Mualaf. Atas kali sebelum miskin apa dia? Fakir. Asnaf. Ya, fakir. Lepas tu miskin. Kan? Okey, lepas tu yang ketiga? Utuh lah. Betul. Amil. Siapa dia amil? Tiran. Memberi zakat. Orang yang kutip zakat tu dia panggil amil. Yang keempat? Mu'alaf. Mu'alaf. Yang kelima? Hamba. Ada tak hamba di atas dunia ni lah ni? Ada lagi tak? Entah. Mana Safira ada? Safira? Okey, jadinya tak ada hamba. Okey, seterusnya yang keenam, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ni hutang yang berpada-pada lah kan. Seterusnya, orang yang pada jalan Allah, dan yang terakhir yang ke-8, Ibnu Sabi itu orang yang bermusafir. Ingat kan Ustazah cerita pada minggu lepas, orang yang berhutang contohnya macam saya, pergi ke satu tempat pergi luar negara dan sebagainya, bawa duit cukup-cukup, tiba berlakunya apa? Macam ni pandemik COVID-19, lepas tu tak boleh balik ke Malaysia. Jadi duit yang ada tu habis dan mereka ni layak mendapat duit zakat. Okey, hari ni kita nak tengok seterusnya apa dia? Jenis-jenis zakat. Hari tu tak done kan? Tak habis pun. Ya. Okey. Ya Zah. Nampak tak tu apa nama PowerPoint tu? Nampak tak? Ni. Pak. Okey. Nampak? Awak tu macam nampak duduk dah selimut apa? Ini. Okey, kita tengok jenis-jenis zakat, nampak? Yang pertama, zakat apa ni? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Bila kita nak keluar zakat fitrah ni? Ingat tak? Kita buka raya tu dah habis dah lah. Bila? Puasa. Pada bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Kita tengok apa dia maksud dia. Mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang di bawah tanggungannya
dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, pernah tak tertanya-tanya ni, Ustazah, apa maksud mukallaf? Siapa nak share? Maksud apa? Siapa yang boleh? Mukallaf. Kan dia kata mengeluarkan dia punya maksud dia zakat fitrah, mengeluarkan harta tertentu bagi setiap orang yang mukallaf dan orang di bawah tanggungannya dengan syarat-syarat dan tempoh masa yang telah ditetapkan syarat. Apa maksud mukallaf ni? Pernah tak tanya, buka Google dan sebagainya? Apa maksud dia? Kelas lain pun sama. Apa maksud mukallaf? Pernah tak Ustazah Suria terangkan? Tak ada pun. Okey, mukallaf ni maksudnya orang yang dipertanggungjawabkan. Contohnya di rumah kita, siapa dia kepala rumah kita tu? Siapa? Ayah. Ayah. Jadi yang dipertanggungjawab untuk keluarkan zakat ialah ayah kita. Okey, ada setengah orang, ayah dia tidak bekerja, tidak ada pendapatan. Siapa nak keluarkan zakat tu? Nak suruh mak Ibu. Tu tak mak dia keluarkan zakat? Tak boleh. Tak boleh, dia mesti ayah. Jadi ayah tu perlu cari duit jugalah. Saya ajar. Ataupun mak dia bagi duit, pergi bayar lah sebab hang tak ada duit, ataupun ayah dia tidak sihat dan sebagainya. Jadinya mak dia bagi duit ke ayah dia, suruh pergi bayar zakat dan semuanya wajib. Tengok dia kata, apa dia hukum dia? Wajib. Okey? Kita tengok dalil pada Al-Quran pasal apa yang kata wajib tu. Okey, ni ada hadis yang dia kata, Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimin. Okey, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas manusia dengan mengeluarkan satu gantang kurma atau satu gantang gandum ke atas setiap orang merdeka atau hamba lelaki ataupun hamba muslim. Jadi sebenarnya hukum mengeluarkan zakat fitrah wajib ke atas semua orang. Tak kira sama ada orang tu orang biasa ataupun hamba. Kalau hamba, siapa yang kena bayar? Siapa yang kena bayar zakat? Dia mana ada tuan dia tau. Tuan dia yang wajib mengeluarkan zakat untuk hamba dia. Sebab orang hamba ni dia ada tuan. Bukan sembarang-sembarang lah. Okey, itu dalil. Jadi apa saja yang kita buat tu semua ada dalil, barulah kuat. Oh, memang betul lah, memang ada dalil. Jadi aku kena keluarkan zakat. Okey, kita tengok seterusnya lah. Kadar zakat. Kadar zakat dia 1 gantang Baghdad ataupun 2.7 kilogram beras. Okey. Saya nak tanya, adakah mak ayah keluarkan zakat tu ayah bawa beras pergi dekat amil? Dok. Habis ayah bayar dengan apa? Biar pakai duit. Ya, ayah kita menggunakan duit. Sebab apa? Apa rasional dia? Kadang-kadang orang miskin, fakir tu, kat rumah dia dah ada orang kan sedekah bagi beras. Jadi kalau semua orang bagi beras, macam mana dia nak bagi banyak? Mana ada orang ambil beras tu pergi jual kat kedai kan? Tak ada. Jadinya ada setengah orang mungkin bagi beras, ada setengah orang dia bagi duit. Tapi kebanyakannya bagi duit. Susah nak tanya dalam kalangan murid-murid yang ada ni tahu tak? Yang masuk dalam link ni ada 57. Ni 58 orang. Siapa yang ayah dia pergi bagi sendiri? Beras tu, dia tak bayar duit. Pernah tahu tak? Tak tahu. Kalau macam saya, suami saya dia suka bagi beras yang kita makan tau. Kalau kita makan beras rambutan, dia ambil beras tu dalam 20 kilo pergi bagi dekat ke ahli keluarga terdekat yang memang miskin lah. Kalau ayah-ayah dia hampa di rumah sana, memang bagi duit. Okey, Ustazah nak tanya, kadar diperlih berapa? Kalau kita tengok ni, 2.7 kilogram beras untuk seorang. Okey, kalau duit, berapa ringgit tak? Kadar zakat diperlih pada tahun 2020 ni? 8. Ui, mahalnya RM8. RM7. Alah, kurang pun lebih RM1 Ya. lah tak? Ya. Ya, Ustazah beritahu sebenarnya negeri-negeri Malaysia daripada Perlis sampai ke Sabah kadar zakat dia tak sama. Ada setengah negeri RM6.
Ada setengah negeri RM6.50, ada yang RM5, tapi kita di Perlis ni RM7. Boleh tak kita nak bagi lebih? Boleh. Boleh bagi lebih tapi tak boleh kurang. Ada setengah orang dia kan suka minta diskaun. Encik Amil, Ustaz boleh tak saya nak minta diskaun? Anak saya ada 20 orang. Wih, ramainya anak. Saya 4 bini. Tak boleh minta diskaun. Dia mesti bayar kalau 7 kali dengan 20. Bini ada 4. Campur semua. Okey. Biasanya orang kahwin banyak ni, duit banyak takkanlah tak boleh buat keluar zakat kan. Zakat fitrah. Okey. Kita nak tengok siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama sekali mesti apa? Beragama Islam. Agama Islam. Orang lain nak keluarkan zakat tak boleh. Tiba-tiba ada seorang tu nama apa? Lee. Dia pergi dekat Amil, wahai Ustaz, aku nak bayar duit zakat. Kita tak boleh terima lah. Kita cuma boleh ambil untuk sumbangan lah, bukan zakat bagi. Jadi anggaplah sebagai sumbangan ataupun hadiah. Boleh kita guna untuk apa-apa. Kadang-kadang orang kafe ni, mereka ni duit banyak. Mereka sekali sumbang 1 juta kan. Kalau hampa tengok hari tu, masa pandemik COVID-19, masa kecoh-kecoh tu kan. Kan ada syarikat-syarikat yang menderma kepada kerajaan Malaysia 1 juta, 2 juta. Masya Allah banyaknya duit mereka. Jadinya duit tu bukan atas zakat tapi sumbangan ataupun hadiah. Okey, yang pertama syarat wajib keluarkan zakat ialah Islam. Yang kedua, apa dia? Hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Ingat tak Ustazah cakap tentang baby tu? Kan? Jadinya kalau seorang bayi yang hidup pada akhir Ramadan, hidup, belum nak raya meninggal, tak perlu keluarkan zakat. Jadi dia kata hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Okey? Yang ketiga, mempunyai harta melebihi keperluan makan untuk minum diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Jadinya kalau kata dia cukup-cukup makan, ketupat rumah dia ada 5 biji saja pada malam dan siang hari raya, jadi tak perlu keluarkan zakat. Tapi kalau dia kata tak apalah saya ada lah, nak bagi juga zakat, tidak ada masalah. Tapi 3 lah syarat wajib. Yang pertama Islam, yang kedua hidup pada akhir Ramadan dan awal Syawal, dan yang ketiga memiliki harta melebihi keperluan makan dan minum untuk diri dan tanggungan pada malam dan siang hari raya. Okey. Seterusnya kita nak tengok waktu mengeluarkan zakat fitrah. Okey. Saya dah terangkan dulu, ingat tak? Kadang-kadang ada setengah orang bila masuk je 1 Ramadan, ayah dia dah pergi keluarkan zakat. Apa hukum dia agak-agaknya? Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Sunat. Harus. Sunat. Betul sunat? Harus. Tak tembok. Tak ingat tu dia lah no, cuti sampai 3 bulan ni, 100 hari apa-apa duduk rumah. Tak ingat. Okey. Dia ada waktu mengeluarkan zakat fitrah, dia ada wajib, sunat, haram, makruh, harus. Siapa yang ada buku boleh rujuk. Okey. Bagi ayah-ayah yang rajin keluarkan zakat sepanjang bulan Ramadan, hukum dia harus. Ya. Harus. Tak ada masalah. Harus. Okey. Bila waktu wajib? Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bila waktu wajib? Selepas terbenam matahari pada hari terbenam akhir matahari Ramadan. akhir Ramadan. Bila kita katakan esok nak raya tu kita dah tahu dah sebab kita tengok kalender kan. Jadinya kita dah tahu saat lagi lepas terbenam matahari tu baru hukum dia wajib. Sunat ni masa bila? Sebelum Bila solat sunat? hari raya. Sebelum sembahyang raya. Ustazah nak tanya pasal apa ramai tak buat masa ni? Dapat pahala banyak Sunat ni kayaknya afdal. Masa afdal ni sebelum sembahyang hari raya. Pasal apa orang tak pergi serbu kat Tok Imam ataupun nak amil agak-agak pasal apa? Sebenarnya hukum dia sunat ataupun afdal. Kenapa? Makan. Okey. Pasal apa? Nak makan. Nak makan. Sebut dah, Katakanlah kan ni,
Semua pakat bayak sebelum sembahyang raya tu. Ada orang lapar pula dah. Okey? Apa jadi kepada orang miskin fakir tu? Dia Tak dah apa. tak nak pergi beli beras nak buat ketupat. Ni cerita dia pagi raya dah ni. Tak dan. Dan Dan walaupun dia sunat dapat pahala tapi kita bayar pada bulan Ramadan yang hukum harus tadi. Daripada 1 Ramadan sampai 29 Ramadan. Walaupun harus waktu tu lebih baik. Tapi nak buat macam mana? Kalau dalam hukum dia kata sunat dia sebelum sembahyang hari raya. Jadi pakat pergi serbu lah sebab nak dapat pahala sunat. Okey, makruh bila? Selepas solat hari raya. Sembahyang hari raya ni kan. Bila dah sembahyang tu ayah teringat. Astaghfirullahalazim, tak bayar lagi duit zakat untuk isteri dengan anak-anak. Dia pun wajib tak bayar, dia kena pergi bayar juga walaupun makruh itu selepas sembahyang hari raya. Kena pergi bayar juga. Okey, waktu haram bila? Tak banyak. tak payah langsung. Lepas terbenam matahari terbenam pada matahari hari 1 malam raya. Syawal, teringat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak pi bayar, tapi kena bayar tak? Kena bayar walaupun hukum dia tu haram, kena pi bayar. So saya ingat saya tengok hadis dia, penyematan hadis, cuma maksud dia kata sesiapa yang berpuasa sebulan-bulan Ramadan tapi dia tak bayar zakat, puasa dia tergantung-gantung di antara langit dan bumi. Maksudnya Allah tak terima puasa dia. Penat dia puasa kan. Hari tu kita tak penat lah sebab kita duduk kat rumah masa PKP kan. Ya. Jadinya macam mana pun lupa ke, tak ingat ke, kena pi bayar walaupun hukum dia haram ataupun makruh. Jadi ingat waktu melakukan zakat fitrah ni dia ada 5 wajib. Bila waktu wajib? Terbenam matahari akhir Ramadan, lepas tu sunat, bayar sebelum sembahyang raya, haram terbenam matahari 1 Syawal, makruh lepas sembahyang raya dan harus sepanjang bulan Ramadan. Ingat. Jadi sebenarnya kita belajar ni kan, semua ni yang dengar ustazah bagi kuliah hari ni, bukannya kita belajar semata-mata nak lulus periksa. Hampa tahu kan, hampa tak ada PT3. Tapi kita belajar ni sebagai satu ilmu, dan isu-isu ni hak lelaki tu dia akan jadi siapa? Akan jadi suami, akan jadi ayah kepada anak dia. Tahulah ni hukum-hukum yang ustaz ajar. Jadi kalau isu hampa tak belajar, hampa pergi US ke, pergi London ke, pergi Jepun dan sebagainya, hampa kena ingat lah. Waktu-waktu mengeluarkan zakat ni apa kepentingan, sebab tu kalau nak kahwin ni dia kena tahulah hukum-hukumnya ataupun perkara-perkara yang wajib dia selesaikan. Okey, kita tengok seterusnya apa lagi. Tadi itu dah habis tau. Zakat fitrah, kita tengok zakat harta. Okey, zakat harta ni ada 5 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat. Nampak tak dekat handphone nampak tu? Nampak tak PowerPoint tu? Alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah. Nampak? Okey, kita tengok zakat harta. Yang pertama apa dia? Tanaman. Ya, tanaman dan buah-buahan. Hampa kalau kita duduk di Perlis, kita teringat buah apa? Hoyan. Durian. Ya. Kalau di Perlis harum manis, halah. Kita tengok, boleh tak harum manis tu kita keluarkan untuk zakat tanaman dan buah-buahan. Yang kedua apa dia? Kot. Haiwan ternakan yang berkaki 4. Sebab tu kalau bela ayam 1000 ekor pun tak wajib keluarkan zakat. Dia mesti binatang berkaki 4, tak termasuk yang ... tu. Walaupun dia berkaki 4, bukan. Kucing boleh ke? Astaghfirullahalazim. Ada isi ke? Tu Afiq tanya Ustaz. Ya ke? Aduh, tak boleh tu, tengok apa dia. Okey, yang ketiga, emas, perak dan mata wang. Kalau mak dia jenis macam apa? Mami Jarum tu. Okey, banyak mana emas yang mereka ada, kita tengok lagi. Okey, yang keempat, perniagaan. Dan yang kelima, galian dan rikas. Siapa tahu apa maksud rikas? Apa dia? Siapa tahu apa dia rikas?
Rikas ni tahu tak apa dia? Kehidupan Ustaz. Hmm? Rikas ni apa dia? Harta yang tertanam dalam tanah. Sekejap lagi kita tengok detail dia. Okey, Takkan kita nak tengok sekarang ni kenapa ni harta kita tu wajib kena keluarkan zakat. Dia ada dalil nakli daripada ayat Al-Quran. Surah apa? Surah apa? Surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Di Farisha nak masuk. Okey. Apa maksudnya? Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam ayat ni dia suruh kita keluarkan zakat sebab apa? Dengan keluarkan zakat tu dapat membersihkan harta dan membersihkan diri kita. Kadang-kadang kita tengok pasal seseorang itu kaya raya tapi hati dia tak senang. Sebab apa? Dia duit banyak, duit apa? Mungkin duit tu daripada sumber yang tak baik. Dia haram. Dengar baru ni seorang Datuk Seri dibunuh. Dengar tak cerita? Dok. Tak dengar. Kan ada seorang Datuk Seri tu kena bunuh. Dok Seri mana? Oh, ilaha illallah, tak tahu punya. Tahu tak dia minta berapa wang tebusan? Oh yang dulu tak? Sejuta. Oh nama 50 juta. 50 juta US, bukan 50 juta Malaysia ni. Bukan ringgit Malaysia. 50 juta US. Masya Allah, banyak tak? banyak. Banyak. Kalau Malaysia dia pun kata 154 juta. Masya Allah, nak pergi cari duit di mana? Lah kali Datuk Seri tu telah dibunuh dan dibuang. Rupanya lepas 4 hari baru dia jumpa. Sebenarnya ada kes lah. Tu berkaitan dengan harta lah, hutang, perniagaan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah. Sebab apa? Bukan orang Melayu. Dia pun tak tahu. Buka balik tengok, dia kata Datuk India mana pula dah. Ampun, sampai tak tahu perkembangan duduk rumah buat apa, tak tahu. Main game. Okay. Jadinya ni, 5 ni sahaja. Ada tak yang lain-lain yang pun ingat? Tak ada nak. Ni 5 harta ni sahaja yang kena keluarkan zakat. Katalah seseorang itu dia ada rumah ataupun tanah banyak, wajib tak keluarkan zakat harta ni? Ada tak? Dia ikut. Macam mana? Tak, kawan Ustazah kan? Ya Allah, Allah bagi dia memang murah sangat rezeki dia. Dia pergi mana-mana, dia beli rumah. Dia duduk di Perak, dia beli rumah sebuah. Lepas tu dia pindah Kayanya. ke ni, beli rumah lagi. Lepas tu dia mai ke Perlis, beli rumah lagi. Lepas tu pergi Alostak, beli rumah lagi. Dan sekarang ni berada di Melaka. Ya Allah, rumah dia bukan asal 10. Kaleng-kaleng. Jadi dia ni kena keluarkan zakat tak? Zakat harta ni. Tak perlu sebab itu adalah tanah dan rumah. Dalam ni tak ada apa kan? Tidak ada. Dia bukan meniaga. Tapi dia memang suka. Dan rumah-rumah dia tu disewakan ke orang lah. Dia dapat dia punya hasil. Jadi pandai lah. Jadi kalau hampa tak mau keluarkan zakat harta, hampa belilah rumah. Ataupun beli tanah banyak-banyak. Tak wajib keluarkan zakat. Okey, kita tengok seterusnya. Apa dia tanaman dan buah-buahan yang wajib keluarkan zakat? Okey, kita tengok syarat wajib mengeluarkan zakat harta. Mesti yang pertama apa? Islam. Beragama Islam. Islam. Yang kedua, Cukup nisab. apa dia cukup nisab tu? Apa dia cukup nisab? Cukup nisab bila kadar tertentu berapa? Contohnya kalau dia bela ayam tu, bela ayam pula dah. Bela kambing ataupun lembu. Kalau bela 2 ekor macam tu hampa duk bela di kampung tu, tak wajib lah. Okey, seterusnya cukup haul. Apa dia cukup haul? Tengok dalam konteks tu.
tempoh setahun. Maksudnya dia belah tu bukannya belah-belah seminggu. Keluarkan zakat tak boleh, dia mesti setahun. Seterusnya Sempurna milik. Sempurna. merdeka. Merdeka ni macam kita orang biasa lah, bukan golongan hamba, dan yang akhir sekali sempurna milik. Okey, siapa nak share apa maksud sempurna milik? Hak sepenuhnya. Sempurna milik maksudnya apa? Apa ni kita punya, kita Bukannya malingnya kita punya. curi. Apa pernah tak pi ke Baling, pi ke mana, jumpa lembu berjalan-jalan? Jumpa ada. Dia letak Lepas tu bila tahu tak orang kat sana dia memang lepas lah. Kalau macam dekat Kuala Polis tu Ustazah tengok kambing. Siapa dia duduk kat Kuala Polis dia kat seberang tu? Siapa nama? Ali. Iman. Dengan siapa? Nabil. Lupa nama. Nabil. 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 Kuasan tak? Kau Nabil. dekat kan kat seberang tu kan? Kambing bersepah. Lembu dekat tengah jalan selalu. Tapi hampa tahu tak, apabila tuan dia nak guna dia ataupun dia nak jual ataupun nak sembelih, dia pandai pergi cari. Dia tahu tu dia punya lembu ataupun kambing. Heran Ustazah. Pelik. Jadi yang kena milik ni memang barang dia lah. Baru dia boleh keluarkan zakat. Ustazah nak share tentang di Baling. Di Baling biasanya orang di sana mereka menternak ataupun dia belah lembu, lepas tu dia biak saja. Apa jadi dekat-dekat nak raya haji ni? Hilang. Pergi curi, mereka bawa lori. Pergi curi kat jalan tu boleh banyak. Lepas tu dia simpan kat kandang ataupun tempat simpan tu, apa jadi? Dia wajib tak? Dia boleh keluarkan zakat tak? Tak boleh, bukan barang dia tau. Dia curi. Dia pergi simpan, lepas tu orang tanya, ada tak apa nama lembu untuk jadikan korban? Dia kata, tak ada masalah, saya ada 100 ekor. Jadinya dia tak wajib keluarkan zakat sebabnya lembu tu adalah lembu curi. Tak boleh, tu dia panggil sempurna milik. Yang kata sempurna milik tu hak kita lah. Lembu tu kita belah. Tepat? Itu syarat wajib mengeluarkan zakat. Okey. Pandai apa. Okey, seterusnya kita nak tengok apa? Seterusnya ialah tadi zakat tanaman tu kita nak tengok. Okey. Yang pertama tanaman dan buah-buahan. Apa dia tanaman dan buah-buahan yang kita wajib keluarkan zakat? Yang pertama apa? Tengok dia kata makanan dan tanaman yang makanan asasi boleh disimpan dan tidak mudah rosak. Ni makanan asasi. Apa dia? Contoh makanan asasi. Perut. Makanan asasi. Kenyang kan? Beras. Gandum. Pizza. Dan boleh disimpan lama. Siapa ada di kalangan kita ni tok ataupun tok wan ataupun mak ayah dia menanam padi. Ada bendang lah di Perlis, ada tak? Ada. Ada orang. Cuba abang siapa dia? Ya. Ada. Saya. Okey. So saya nak share, kalau kita di Malaysia lah ni, kalau kita ada padi kan, kita bayar semua sat lagi orang daripada Mada tu ambil padi-padi yang dah siap dituai tu letak dekat apa nama orang panggil? Okey. Memanglah bola mesin tu. Apa dia orang panggil tempat tu? Kilang. Kilang padi kan? Bernah. Ya benar. Lepas tu kita pergi ambil duit. Tahu tak kalau di Patani, di Thailand, di Vietnam, di mana-mana negara lain tu, mereka setiap orang tu dia ada rumah padi. Siapa tahu apa dia rumah padi tu? Rumah padi tu sebenarnya tempat penyimpanan Padi. mereka bukannya lepas-lepas dah tuai apa semua, mereka pergi makan semua. Beras tu punya banyak, beratus guni. Mereka simpan di rumah padi. Apabila mereka nak ambil satu guni tu, mereka pergi buh dalam mesin. Lepas tu diproses jadi beras, makanlah sikit-sikit. Lepas tu bila habis, dia pergi ambil. Sebab apa? Bila lama-lama kita mesin,
ataupun dia jadikan beras, lama-lama cuba tengok rumah kita. Kalau jenis rumah yang mak ayah dia beli beras, lepas tu tak ada siapa makan. Akhirnya apa? Ada binatang kan yang warna Bubuk. hitam tu, dia bubuk. Jadi sebenarnya kalau kat Malaysia ni tak ada lah, kalau pergi kat luar negara memang ada. Okey, tengoklah contoh dia. Padi, gandum. Kalau kat Malaysia padi lah kan. Kalau kat negara lain tu, macam negara-negara orang putih, negara barat, mereka ada gandum. Kita makan tak gandum ni, susah nak tanya. Makan, apa makan bubuk tu, bubuk gandum tu. Tu gandum lah, tapi gandum yang dah kering. Kalau gandum yang segar, lepas tu kita makan roti tu, makan pada gandum lah. Okey, kita tengok buah-buahan yang wajib keluarkan zakat harta, kurma dan anggur kering. Kenapa kurma? Pasal apa buah kurma saja? Sebab tu tak tahu. Lah, kurma kan kering, simpan berapa lama pun tak apa. Cuba kita ada harum manis. Boleh simpan tak? Bila dah masak, tak gunalah. Kalau seminggu tu habis lah. Anggur kering, Ustaz tanya Mai pada mana anggur kering? Anggur kering ni apa dia? Ni, siapa pernah makan anggur kering ni? Buat anggur dikeringkan tu nama apa? Kismis. Ya, pandai. Kismis. Jadi kalau kita tanam banyak, baru keluarkan zakat. Tapi kalau takat sikit-sikit, tak payahlah. Okey, kadar dia. Ini kadar dia lah. 5 ausuk bersamaan dengan 363 gantang biasa, iaitu 1,300 kilogram. Kalau tanam padi cukup-cukup untuk makan, tak perlulah keluarkan zakat ni. 1,300 kilo. Okey, kalau kat Malaysia, macam mana dia nak tahu padi dia banyak mana? Okey, siapa yang duduk kawasan Bendang tu, kan bila dah padi dia masak, mesin dah settle semua, angkut masuk lori. Lori tu akan ditimbang di Mada. Siapa pernah tengok? Pejabat-pejabat Mada di Negeri Perlis kadang-kadang ada lori masuk, pi timbang. Dia timbang tu dia tahulah dalam, dia timbang bukan buat keluar beras tau, dengan lori-lori tu sekali. Tapi dia pun dah tolak lah kan, berat lori tu. Jadi kalau kata beras tu 1,300 kilogram ke atas, baru wajib keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah pula, zakat harta. Tapi kalau tak sampai, tak perlu. Okay, kadar zakat dia lah 10% daripada hasil kita tu, tanaman yang menggunakan air hujan atau bergantung pada aliran air sungai serta parit dan tidak melibatkan kos, tu 10%. Dan 5% tanaman yang menggunakan jentera, tenaga manusia dan memerlukan kos yang tinggi. Yang ni hampa ni tak kira lah. Kita tengok seterusnya. Yang ni yang seronok ni. Kan hari tu kita belajar. Zakat haiwan dan ternakan. Mesti berkaki semua tengok ni. Kambing biri-biri berkaki apa ni? Berkaki 4. Okey, binatang yang pertama kambing dan biri-biri. Kalau kita bela 40 ekor, kadar zakat dia lah 1 ekor kambing ataupun biri-biri. Umur dia berapa? Kalau kambing 2 tahun dan biri-biri 1 tahun. Siapa pernah tengok biri-biri ni? Pasal apa dia 1 tahun? Adli besar Adli. Sebab dia besar kan? Biri tu dia tak sama dengan kambing tau. Tapi kalau kita tengok kat macam dekat Australia apa semua, ya Allah, dia punya bulu dia Masya Allah kan. Tapi kalau tengok di Kuala Perlis tu, Allah, tak tahu bulu apa orang jadi. Okay? Bulu Kalau kami biri 40 ekor baru buat keluar zakat. Tapi kalau Tok Wan dia ataupun di rumah siapa-siapa yang bela kambing ataupun biri-biri, ada kot 10 ekor. Jadi tak zakat harta. Okey. Yang kedua, binatang seterusnya yang wajib keluarkan zakat harta ialah lembu dan kerbau. Kerbau ni, Perlis ada pernah nampak tak kerbau? Ya. Jarang kan? Tapi Ustazah heran, Ustazah pergi Giant kan, beli ayam. Sebelah tu mesti ada daging kerbau. Ada ke orang makan daging kerbau ni? sedap tak? Sedap. Saya tak boleh lah. Rasanya dia berbau lah. Bau dia Biasa makan tu sedap lah. Dia telan gitu je. Hang telah ataupun mungkin dia sembelih tu dia pandai buat. Kan macam kambing lah, setengah orang kata, tak boleh lah bau kan. Bau lain bau. Tapi setengah orang kata dia lebih kurang macam kambing lah. Macam juga kerbau. Sebab saya pernah ada orang bagi sup kerbau.
Ya Allah, habis satu kereta berbau. Tak boleh. Berbau. Kalau lembu tu best. Okey. Betul. Dia kena cara masak tu. Ada setengah tu dia masak tu okey, setengah tu tak boleh nak dekat pun tak boleh. Okey, lembu dan kerbau kalau kita bela dalam kandang tu 30 ekor, baru kita buat keluar 1 ekor lembu jantan. Dan umur dia mesti 1 tahun ke atas. Seterusnya, unta. Unta ni kita tak bela lah cikgu. Di Malaysia tak sesuai. Ini Adli biasa bela. di negara-negara Timur Tengah. Kalau kata orang tu, dia bela 5 ekor unta, barulah dikeluarkan zakat 1 ekor biri-biri yang berumur 1 tahun ke atas. Pasal apa tak bawa keluar unta? Ya Allah, unta mahal. Saya tak tahu lah berapa harga tapi terlalu mahal. Okay, nak bela pun payah. Okay. Syarat wajib zakat binatang ni, yang pertama mesti dipelihara di padang terbuka. Sebenarnya mana ada orang tanam tu padang terbuka dah kan? Biasanya tanam bela dekat kalau padang terbuka habis pakai ambil Biasanya dipelihara di mana? Di kandang sahaja. Dan binatang ternakan itu yang kita nak keluarkan zakat harta tu tidak digunakan untuk bekerja seperti membajak, memikul barang ataupun mengepam air. Memang kita bela binatang tu, lembu ataupun kerbau ataupun kami biri-biri ni bukan untuk bekerja. Kalau zaman dulu memanglah lembu, kerbau ni kita gunakan untuk apa? Membajak, lepas tu angkut barang, pam air dan sebagainya. Tapi kalau yang wajib keluarkan zakat harta ialah binatang itu duduk saja makan dia kerja dia. Sebab tu dia cepat gemuk. Buka sekolah ni kita tengok siapa yang sihat. Macam mana Am? Badan naik tak? Ada dalam ni dia? Ada yang 58 gram ada? Kita nak tengok siapa yang berat badan dia naik. Aduh, tak sabar-sabar. Ayah kat tepi pintu lah. Okey, seterusnya kita tengok. Tadi binatang ternakan, okey, zakat emas, perak dan mata wang. Okey, emas, perak, mata wang ni bagi yang banyak lah ni. Mata wang ada tak sampai banyak ni? Tak ada kan? Biasanya emas lah. Ada tak di rumah hampa, mak hampa jenis suka beli barang-barang kemas? Beli barang-barang kemas lepas tu simpan. Kadar zakat dia 2.5%. Biasanya mak kita beli barang-barang kemas untuk apa? Untuk pakai saja, tapi bukan macam mami jarum. Ingat kalau kita mak atau kakak kita atau adik kita kalau pergi KL tu janganlah duk pakai. Kau nak pakai apa? Pakai yang palsu. Sebab apa? Orang duk tengok tak lagi. Okey. Okey, seterusnya. Ada tak siapa-siapa nak tanya tentang emas ni? Emas ataupun perhiasan ni katakanlah yang duk pakai, mak dia duk pakai hari tok dia duk pakai hari kakak dia pakai hari tu tak perlu tau keluarkan zakat harta. Ini kalau duk simpan ni. Duk simpan sampai tak tahu berkilo, bukan bergram-gram, berkilo-kilogram ni wajib keluarkan zakat. Tapi kalau macam ada kan pelajar-pelajar perempuan ni yang pakai ada rantai satu, ada gelang satu, gelang kaki dan sebagainya ataupun dia ada anting-anting tu tak payah keluarkan zakat lah, tu sikit sangat. Tapi kalau jenis banyak tu wajib keluarkan zakat. Sebenarnya pasal apa mak ataupun tok ataupun kakak hampa ada emas ni? Siapa tahu? Siapa yang bershare? Untuk kegunaan masa depan. Tahu tak lepas PKP kita tengok ramai orang-orang Melayu beratok dekat mana? Kedai mah. Ya, pasal apa? Pajak kedai. Ya, tak ada duit jadi pergi gadai ataupun bagi simpan sat lah. Kalau ustazah pergi bank rakyat, ada lah. Setiap kali saya pergi mesti ada orang duk tunggu. Sebab apa? Bila PKP ramai orang yang dibuang kerja, tak ada kerja dan sebagainya. Bila ada emas, dia pergi jual ataupun pergi gadai tu, lepas tu dia dapat duit. Semua orang dia jual je. Sebab apa dah nak buat macam mana kalau nak pergi ambil, nak tebus balik pun duit tak ada kan. Jadi sebenarnya emas tu bagus lah kalau siapa ada emas.
Jadi hak lelaki ni kalau berasa-berasa lah esok-esok nak kahwin kan. Carilah duit siap-siap. Simpan. Ya. Ya. Yalah. Okey. Emas ni memang berguna. Tapi kalau duit tu, kalau kita ada duit tak ada masalah. Kalau tak ada duit boleh beli emas, lepas tu simpan. Emas ni bukan basi tau. Tapi kena simpan elok. Kalau orang masuk rumah, orang curi emas dulu. Okey. Kadar dia 2.5%. Okey, tengok seterusnya. Kita 10 minit ni. Okey, apa lagi seterusnya? Zakat perniagaan. Ada kan di kalangan kita yang ayah dia ada bisnes. Apa dia zakat perniagaan? Zakat yang wajib keluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada melibatkan barangan ataupun perkhidmatan. Nisab dia 85 gram emas atau kadar zakat dia 2.5%. Ini bagi siapa-siapalah yang berniaga. Okey, dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama, niat. Menjalankan perniagaan terhadap harta yang hendak dikeluarkan zakat. Maksudnya kita berniaga tu, niat nak keluarkan zakat. Kau tengok kan hari tu Alif Syukri tu. Zakat perniagaan dia sampai berapa ratus ribu. Masya Allah, mesti harta dia banyak. Tengok rumah sudah lah kan. Okey. Yang kedua, syarat wajib keluarkan zakat perniagaan ni, harta tu halal. Halalan tayyiban. Mesti berniaga barang yang halal. Kalaulah dia berniaga apa? Berniaga dadah. Kalau berniaga dadah cepat, kaya. Tak boleh nah. Ataupun dia buka pusat-pusat hiburan. Tahu tak ni geng-geng Cina, India ni duk marah dekat kerajaan sebab apa? Pub, pusat-pusat hiburan tak boleh dibuka kan. Jadi pun duk marah tak sanggup, duk mengata macam-macam lah. Sebab apa? Dia pun tak boleh nak run business. Itu kan saya tengok dekat 999 beberapa pub ataupun club kena compound. Sebab apa? Depa buka. Lah ni tak boleh buka lagi kan. Siapa tengok yang menteri kita beritahu tak boleh buka sebab apa? Kalau kita tengok dekat Korea banyak COVID-19 ni di kalangan orang yang apa? Dia ada kluster kelab hiburan lah. Sebab malam-malam mereka mencari hiburan, lepas tu bukannya ada jarak 1 meter kan, pakat duk menari dan sebagainya. Jadi benda tu akan banyak. Jadi kita tak buka lagi lah pub ataupun pusat hiburan. Kita buka wayang kan. Siapa berasa pergi tengok wayang lah dekat Aman? Adli. Wayang boleh juga. Kita ada boleh jarak-jarak. Tapi kat pusat hiburan mana ada jarak-jarak, pakat duk menari kan. Okey, seterusnya. Jarak. Syarat wajib dia, harta tu yang boleh menjana pendapatan. Ada seorang berniaga, rugi saja. Tak payah. Seterusnya sumber harta melalui cara pembelian ataupun dengan aset, jual beli, sewa dan harta bukan untuk kegunaan peribadi. Dia berniaga penuh barang tapi untuk kegunaan dia saja. Ataupun komputer dalam rumah dia tu ada 100 biji. Tapi bukan dia guna untuk dia. Jadi tak perlu keluarkan zakat. Ada juga orang hantar betul komputer 100 biji, macam-macam jenis dia suka beli. Dia bukan nak berniaga tapi untuk kegunaan sendiri, tak wajib keluarkan. Ini harta bukan untuk kegunaan peribadi. Okey, seterusnya. Zakat galian dan rikas. Apa dia maksud galian? Bahan galian dikeluarkan dari bumi, diproses dan menghasilkan logam galian, contohnya emas, perak, biji timah. Okey. Bahan galian ni kalau kata kita korek jumpa emas ataupun perak ataupun biji timah, semua itu perlu keluarkan zakat. Dan rikas. Ada tak kadang-kadang kita belakang rumah kita gali jumpa harta. Harta kita. Betul tak? Kalau hampa jumpa, hampa nak bagi tak kat kerajaan ataupun bagi kat polis? Kalau bagi dekat polis juga, mereka ambil kat mereka. Mak bohong. Sebab tanah tu, tanah kita, belakang rumah Sebab kita. ada orang nak bagi. Kan, kita gali. Masya Allah, jumpa harta karun. Apa yang perlu kita buat? Adli. Barang tu kita boleh ambil sebab barang kita kan, dalam tanah kita, kawasan kita. Ya. Tapi kita kena keluarkan zakat. Katalah kita jumpa harta karun tu 100,000. Ya. Fikir ada orang permata lah, emas lah macam-macam. Ada 100,000.
Kadar zakat dia 20%. Berapa kita kena keluarkan? 20? 20,000. Matematik tak ingat lah Ustazah apa reti, betul tak? Kalau kita pergi kira-kira harta tu 100,000, kita kena keluarkan zakat 20%, jadi berapa? 20 20,000. ke 40,000? 20. Jadi tak kisahlah macam mana pun. Ingat harta kita juga, tapi kita wajib keluarkan zakat. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Okey, Ustazah nak bagi satu soalan saja. Biasalah Ustazah kan. Tak bagi banyak pun. Okey, siapa yang ada buku teks tu, pada muka surat 148, penilaian soalan hebat. Soalannya, satu kajian mendapati bahawa lebih 70% responden memilih untuk mengeluarkan sendiri zakat mereka kepada asnaf berbanding menyalurkannya melalui amil yang telah ditugaskan di institusi zakat. Jadi kemukakan pandangan anda. Satu soalan sahaja. Okey, ada siapa nak share, nak jawab? Kita ada masa lagi 5 minit. Amak. Mak jawab Ustazah. Try. Dekat kat sini, Amak. ada setengah orang dia nak buat keluar zakat sendiri, tak mau bagi ke amil. Apa pandangan anda? Boleh tak boleh? Siapa nak share? Boleh tak boleh? Tak masuk berjalan ni. Ada tak Sofia? Sofia ke siapa bercakap ni? Nazhan? Aizat lah. Ada tak? Siapa nak share? Okey, tak mau share dia pemalu kot. Okey. Jadi dengar nak suara Ustazah ni? Ustazah. Ustazah nak siapkan, jadi buka sekolah, 2 minggu akan datang kita akan jumpa dan Ustazah akan tanya apa jawapannya. Jadi saya rasa setakat tu saja kelas kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi sekali last minggu depan sebelum sekolah akan dibuka semula pada 15 hari bulan. Okay, Ustazah doakan semua sihat walafiat. Jangan lupa buat kerja sekolah, jaga diri, social distancing. Lepas tu apa? Jangan duk makan banyak-banyak. Saat ni Ustazah tak kenal ni. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye bye. Bye. Pak Ji dulu.